Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwal samiul basir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi tuan-tuan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan Allah kita dapat bertemu pada pagi ini. Alhamdulillah bersempena dengan sambutan Isra' Mi'raj dalam bulan Rajab, iaitu satu peristiwa yang penting, yang mana peristiwa itu sebenarnya adalah merupakan peristiwa yang menguji iman, menguji iman semua. Sebab kita lihat ini adalah satu peristiwa yang ajaib, satu peristiwa yang aneh, satu peristiwa yang mungkin kita rasakan perkara yang mungkin tidak munasabah. Kalau kita tengok contohnya bagaimana Allah menggambarkan subhanallazi asra bi'abdi, sesungguhnya Allah Subhanahu taala maha suci Allah, subhanahu maha suci Allah yang telah asra memperjalankan hambanya bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, memperjalankan Rasulullah SAW hambanya itu daripada Masjid Haram ataupun Mekah menuju ke Baitul Maqdis ataupun Palestin. Yang kalau zaman Nabi dulu perjalanan naik unta ni mengambil masa kurang-kurang 30 hingga 40 malam. Kenapa malam? Sebab mereka banyak jalan sebelah malam. Siang panas, malam jalan jadi malam tu tengok bintang, tengok arah tuju pergi menuju ke Palestin. 30 malam ataupun 40 malam. Jadi tiba-tiba satu hari Rasulullah SAW bercakap depan khalayak ramai, menyatakan bahawa dia baru balik dari Palestin. Dia baru balik daripada satu perjalanan daripada Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, dan mana dia kata dia dijalankan oleh Allah ke sana. Dan kemudian selepas itu dia naik pula ke langit yang paling tinggi sekali, di Sidratul Muntaha. Dia kata paling tinggi sekali lah. Jadi bila disebut macam itu, apa berlaku? Majority lah, bukan minority. Majority menolak, gelak ketawakan Nabi. Lain Nabi kena ketawa kan? Sebab dia kata kan, dia pergi ke Masjid Aqsa dalam masa bukan satu malam, sebahagian kecil. Lailan ni sebahagian kecil daripada malam, maknanya sekejap kan, sekejap aja. Jadi semua pakat-pakat ketawa. Sepakat-pakat ketawa. Dan kemudian dia mengambil satu apa dipanggil, satu peluang. Orang musyrikin ni ambil satu peluang masa tu nak mencela, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Pengikut Nabi. Siapa dia pengikut Nabi? Yang paling dekat sekali, yang paling rapat sekali. Maka dia nampak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini peluang ni kita nak pecahkan antara Nabi tadi, Muhammad tadi dengan Abu Bakar. Peluang. Pergi jumpa ramai-ramai, bukan seorang, pergi main pakat ramai-ramai. Ini golongan-golongan yang nak suka pecah belahkan orang beriman ni kan. Memang daripada dulu lagi. Jadi dia pun pergi-pergi, dia kata, kau dengar ke apa ni Abu Bakar? Kenapa kata tentang Muhammad dia cakap begini. Satu malam
sampai daripada Mekah, daripada Masjidil Haram sampailah ke Masjidil Aqsa, kan. Kemudian naik pula ke langit, naik langit yang ketujuh, dan naik langit yang ketujuh tu patah balik semula ke Masjidil Aqsa, kemudian patah balik semula ke Mekah, betul Masjidil Haram dalam masa satu malam. Musyrikin semua gelak. Kau percaya ke orang macam ni? Macam ini orang kau nak ikut? Dia kata macam itu, kan. Jadi rupa-rupanya mukjizat Nabi ni salah satu mukjizat. Mukjizat Nabi ni sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang akan melahirkan dua jenis buah. Bila berlaku sesuatu yang besar, dua jenis golongan akan berlaku. Yang pertama, orang yang beriman akan bertambah iman dia. Orang yang kafir akan bertambah kekufuran dia. Jadi sebab tu bila Nabi gambarkan Al-Masih Dajjal di akhir zaman akan keluar, Al-Masih Dajjal akan keluar dengan fitnah yang memuncak, fitnah yang paling hebat sekali, tak pernah ada sebelum tu. Kata Rasulullah ni kemuncak fitnah sejak Adam sampai hari kiamat, itu Al-Masih Dajjal. Akan berlaku sesuatu yang besar di hadapan kita ni dalam masa terdekat. Maka Nabi kata akan terpecah dua. Terpecah dua. Yang pertama, orang beriman sikit pun tidak ada munafik, tidak ada kufur, sikit pun tak ada. Beriman dengan Allah, ikut semua apa dalam Quran, apa dalam sunnah. Dan kedua, orang yang munafik, yang kafir, tidak sikit pun ada iman. Ni kita kena hati-hatilah. Bila berlaku peristiwa besar ni, perang pecah dua, split. Walaupun yang dinamakannya itu ulama, walaupun namanya ulama, orang alim, digambarkan 70,000 lebih 70,000 ulama akan bersama Dajjal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun ulama, apa lagi orang tak ada ilmu, orang alim pun kena. Kenapa? Ini bukan masalah ilmu, tetapi ini masalah al-iman, masalah iman, iman yang ada dalam hati. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ni pecah dua. Ada juga di kalangan yang ikut-ikut, yang mula nak jinak-jinak dengan Rasulullah, mula fikir betul ke? Betul ke? Macam itu ada juga. Tetapi bila dia bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia kata, tengoklah ni Muhammad, kawan kau ni, yang kau sokong ni, yang kau ikut ni, kan, cakap dia pergi ke Masjid Aqsa, kita pergi sana paling cepat pun 30 hari 30 malam 30 malam paling cepat, kan. Biasa-biasa 40 malam. Zaman unta lah, zaman unta. Sekarang tak adalah, zaman dulu kan. Ini dia cakap satu malam boleh pergi balik. 30 malam, 40 malam tu pergi saja, balik 40 malam lagi, 2 bulan 2 bulan lebih. Betul ke kau punya kawan ni? Apaan? Jadi kalau kita fikir logik ni, tengok logik, betul lah, memang gila gitu. Betul lah, dia ni memang tak betul lah gitu kan. Kalau kita tengok logik, memang kita akan macam itu. Confirm munafik lah. Kalau orang Dajjal datang pun sama. Dajjal dia akan bawa sihir dia, sehingga orang yang Islam ni terpegun dengan sihir dia, takut dengan dia punya kehilangan dia, ternanti-nanti Dajjal. Jadi sebenarnya Dajjal datang ni, manusia ni dah pecah dua dulu sebelum dia datang, sebelum dia keluar. Sebelum dia keluar. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana keadaan bila berlaku satu peristiwa besar, akan terpecah dua. Sedangkan kalau kita fikir sungguh-sungguh lah, kalau kita fikir betul-betul lah, tengok apa yang Allah gambarkan kan, bagaimana yang digambarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Subhana, Allah mulakan ayat tadi itu surah Al-Isra. Subhana, Allah mulakan dengan kalimat subhana. Apa maksud subhana ni? Maha suci, maha suci Allah. Kenapa maha suci Allah? Sebab Allah nak menggambarkan, kalau kita orang yang berfikir dengan logik, berfikir dengan kita kata berfikir dengan logik dan juga berfikir dengan iman, yakin pada Allah, maka Allah mulakan subhana ni, maknanya kalimah subhana ni, maknanya menunjukkan maha suci Allah daripada kebohongan, daripada kelemahan. Maha suci Allah daripada ketidakmampuan, kekurangan. Maha suci Allah. Itu dia maksud dia, maha suci Allah. Kita baca subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah daripada kekurangan, kelemahan, keaiban, kekurangan, kan, kedhaifan. Macam kita hari ni dhaif, kan. Mafhumnya apa? Kefahamannya apa? Subhana ini maknanya
Mafhumnya Allah ni lah yang maha sempurna. Maha sempurna. Allah maha kuat. Allah maha hebat, maha perkasa. Jadi apabila disebut subhana ni, Abu Bakar As-Siddiq dengan makrifat dia, kenal Allah tadi, dia tahu apa pun yang berlaku selepas tu, semua itu tidak mustahil. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Dia kata, kalau Muhammad yang cakap, dia diperjalankan oleh Tuhan dia, lebih daripada tu pun aku percaya. Dia pergi lebih jauh daripada Sidral Muntaha pun aku percaya. Dia balik lebih cepat, lebih cepat daripada yang dicakap tu pun aku percaya. Sebab ada subhana. Jadi maknanya Nabi kenal Allah. Kalau Allah SWT yang memperjalankan Rasul SAW, hambanya tu, bi'abdih, hambanya tadi, lebih daripada tu pun aku percaya. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah yang membezakan Sayyidina Abu Bakar dengan sahabat-sahabat yang lain, yang membezakan Sayyidina Abu Bakar dengan kita semua. Itu kehebatan dan kemuliaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebab makrifat dia pada Allah Subhanahu wa taala. Hati dia kenal Allah. Sampai bila Nabi sebut, Allah yang jalankan. Allah jadikan kita hari ni, Allah jadikan kita ni lebih hebat sebenarnya. Banyak lagi kehebatan dalam tubuh badan kita. Cuba kita tengok, kalau kita buat kajian sains kan, jantung, macam mana jantung berdenyut, macam mana darah berjalan, berapa juta sel dalam badan kita, bila mati habis. Bagaimana Allah menciptakan imunisasi. Ni kita kait sikit lah, no? Saya ada background medical juga sikit, tak banyak lah. Nombor satu, tubuh badan kita ni, bila Allah cipta ni, dia bukan cipta tubuh badan cipta macam kita gitu je, tak. Allah cipta sekali sistem pertahanan kepada badan kita. Sebab tu dalam konteks kajian medical, nombor satu sekali lah imunologi. Imunologi ni apa? Imun sistem kita, sistem pertahanan badan kita yang Allah cipta. Macam mana cara sistem pertahanan badan kita? Kita sihat sebagainya, tiba-tiba datanglah musuh, yang namanya virus ke, yang namanya bakteria, tak kira lah apa nama dia, musuh datang masuk. Maka sistem badan kita akan pergi tengok, musuh ni bukan DNA aku ni. Semua kita ada DNA unik. DNA kita ni unik, tak sama. Muka mungkin dekat-dekat sama, tapi DNA tak sama. Dia kembar, siam pun tak sama DNA satu sama lain. Muka sama, tapi DNA tak sama. DNA ni seorang satu je, unik Allah cipta. Sepanjang daripada Adam AS, daripada sebelum Adam sampailah ke kiamat, manusia yang terakhir dicipta oleh Allah, DNA tak sama. Jadi bila masuk kuman virus yang kita kata orang luar, alien, masuk dalam badan, maka badan kita akan kenal, sel-sel darah merah, sel-sel darah putih akan kenal, tengok, ini tak boleh ni, maka dia pun attack, serang, sehingga kuman itu mati, kita sembuh. Jadi apa peranan vaksin? Sama juga, sama untuk nak create, nak mencipta imunisasi. Dimasukkan vaksin dengan kuman yang telah dilemahkan, kemudian masuk dalam. Bila badan tengok kuman itu, maka kuman itu dia akan lawan kuman itu, sehingga akhirnya membentuk satu kekuatan yang untuk melindungi badan. Dan bukan setakat tu, dia akan ingat. Sebab tu kalau orang kena chicken pox, sekali tu je. Kuman masuk chicken pox tak kena dah. Kenapa? Dia ingat, ni tahun lepas datang ni, tak sempat nak buat apa-apa, dah kena makan dah. Ini imunologi. Kita study tentang imunisasi. Ini daripada Allah. Allah bagi, semua orang ada. Kalau orang tak ada imunologi, lahir-lahir mati. Sebab apa? Tak kuat badan. Lepas daripada imunologi, baru virologi. Lepas daripada virologi, nak study tentang benda yang mengganggu tadi. Lepas tu barulah vaksinologi. Nampak dia punya start dia punya tu. Ini sebut ciptaan Allah. Allah cipta ni luar biasa. Allah mencipta luar biasa. Jadi sebab itulah dekat sini, apabila berlaku sahaja peristiwa Isra' Mi'raj yang besar, maka nombor satu, orang pecah dua. Tetapi bila kita faham subhana, macam mana yang difahami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata subhana, ni maha suci Allah.
maka bila Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi, nak buat, pasti jadi. Tak ada satu pun yang Allah tak boleh buat. Kalau Allah menghendaki, pasti berlaku, pasti, walaupun kita tak nak. Macam tadi kita baca Yasin ramai-ramai kan, Allah izin sampai waktu ajal, salah seorang ayahanda daripada sahabat-sahabat kita meninggal dunia. Sayang kita kalau boleh tak mau ayah tinggalkan kita, sedih kan, keluarganya sedih, kawan-kawannya sedih, tak nak tinggal. Tapi dah sampai waktu, Allah ambil, tak ada orang boleh tahan. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sampai waktu ajal, maka masa tu apa? Pada masa tu tak boleh nak tangguh. Saat nak cepat pun tak, saat nak lambat pun tak. Sebab tu kita jangan takut mati. Mati dah tetap dah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Dah tetap dah. Kalau Allah dah tetapkan kita mati besok, besoklah kita mati. Walaupun badan kita sihat, walaupun kita tak keluar rumah, tak nak aksiden, takut aksiden. Dia kata ni cuti-cuti raya sini, kokok lah orang banyak minum-minum, mabuk-mabuk kan, berlanggar dah apa, duduk rumah, tak mau, tak nak mati berlanggar lah. Tiba-tiba mati pula dalam bilik air, jatuh dalam bilik air, jatuh bilik air, ataupun apa-apalah sebab saja jatuh tu, sebab sebenarnya ajal dah sampai kan. Bila Allah kenaki, tak ada orang boleh halang. Ini sebab bila kita faham subhana, orang yang kenal Allah ni, pelik macam mana pun, ajaib macam mana pun, semua tu kan berlaku sebab Allah yang nak berlaku. Ini pelajaran nombor 1 Isra Mi'raj, iaitu al-iman, yakin pada Allah. Inilah yang telah ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi bila sebut subhanallazi asra bi 'abdi, asra ni dia perjalankan hambanya kan, daripada Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin. Jadi tak pelik lah. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, pada hari ini kita kena faham Dajjal dia akan datang dengan sihir. Sihirnya itu sihir yang luar biasa. Luar biasa, sebab sihir bercampur sains. Jadi ulama kita hurai panjang, dia akan datang sihir bersama sains, tapi dia akan berlawanan dengan apa yang Allah suruh, Allah perintah, dia akan berlawanan. Tapi berlawanan dia tu bukan jahat. Jangan kita bayangkan Dajjal ni nampak jahat. Dajjal ni nampak baik. Orang suka dia pemimpin paling bersih. Kalau pemimpin yang paling bersih, tak kena tangkap SPRM lah maknanya. Kalau kat Malaysia ni tak ada SPRM, tak perlu takut lah kan. Harta banyak tak boleh declare ke apa, tak boleh takut. Macam itu contoh kan. Dia tak ada kaitan dengan siapa-siapa, contoh aja. Jadi Dajjal orang baik, malah dia mengaku Nabi sebelumnya. Inilah Nabi. Kenapa? Dia boleh tolong orang. Kita sakit, dia rawat. Sakit apa? Kanser, tak ada ubat, dia rawat. Dia tolong. Tak ada makanan, besok kita ada masalah food security. Tiba-tiba Allah izin banjir, tiba-tiba Allah izin kemarau kan, gempa bumi, habis LPP kan. Nak buat macam mana, fikir macam-macam, tak boleh nak buat ni. Kita punya masalah food. Satu kan, nak import makanan pun tak boleh kan. India sebahagian dari makanan dia dah tahan. Berlaku perang pula Ukraine, Rusia, ada pula sebahagian daripada makanan daripada sana pun kena tahan. Nak import dah tak boleh. Thailand yang sekarang ni 200% kan, extra daripada dulu, dia 400%, 400% makanan-makanan yang keluar di Thailand boleh import, boleh ekspor. Sekarang ni dah jadi 200%. Mungkin tahun depan, tahun akan datang cukup-cukup. Dajjal nak keluar, dia sendiri tak cukup. Kita nak makan beras pun kan, ambil import pun tak. Sekarang beras import, beras dalam tak cukup kita. LPP tahulah sebut pasal pertanian kan. Saya tak tahu sangat, tapi saya dengar-dengar. Jadi maknanya dia datang, makanan tak ada, padi tak ada kan, makanan rosak kan. Di Kedah sekarang kita tahu, sebagian kita tahulah kan, masalah padi macam terbakar, hitam terbakar kan. Bila kita nak tuai, dalamnya kosong. Dia punya apa tu, dia pakai sampul itu kan, dia sampul padi tu kan, ada cantik elok, dalam kosong. Bila timbang kurang 1/4 aja ada. Sehingga sebahagian daripada kita punya petani tak nak menuai mahal lebih daripada kalau nak jual.
Sampai macam tu. Biarkan aja burung makan. Kan, jadi kita lihat Dajjal datang, dia tolong. Dia bagi teknologi campur sihir. Teknologi dan sihir. Apa maksud sihir dan teknologi ni? Teknologi ni menguasai fizikal. Kita nampak hebat. Boleh belah jantung, boleh keluarkan jantung, boleh bagi betulkan jantung, pasang balik. Fizikal. Medical kita ni fizikal. Kenapa saya kata campur sihir? Ulama-ulama hurai campur sihir Dajjal keluar. Kerana dia ada faktor spiritual, iman, faktor kepercayaan, keyakinan, sehingga kita yakin dengan dia. Betul lah ni Nabi, betul lah dia bagus dia. Tiba-tiba dia buat sesuatu yang menyebabkan dia macam tak boleh, orang tak boleh buat ni, Tuhan aja boleh buat. Tuhan aja boleh buat. Apa dia boleh buat? Nabi kata apa? Dia boleh pergi satu tempat, dia pergi berdakwah atau membuat baik, misi kemanusiaan lah. Datang Malaysia kan, Malaysia padi tak ada, beras tak ada, apa semua, mungkin dah teruk sangat. Dia pergi ke ladang dekat Kedah kan, apa ni, sawah di Kedah tu, dia pun angkat tangan. Dah berbulan-bulan tak ada hujan, dah setahun tak ada hujan. Angkat tangan, datang awan-awan, turunkan hujan lebat. Tak lama lepas turun hujan, tumbuh pokok-pokok padi, tumbuh. Ini kerja Tuhan. Ini kerja Tuhan. Ni hadis Nabi. Tapi Nabi tak sebutlah pokok padi. Nabi sebut Dajjal, sihir dia, teknologi bersama sihir. Sebab bila dia datang dengan teknologi sains, physical sains ni physics kan, datang dengan sains tadi, dia datang bersama belief, keyakinan. Maka orang pergi, Nabi kata tengok sesat. Siapa jumpa Dajjal sesat, kata Rasul, sebab dia ada sihir bersama dia. Hati tu akan berbolak-balik, betul lah, ini Tuhan lah. Mana ada manusia boleh turunkan hujan? Kalau turunkan hujan, bolehlah juga pembenihan hujan. Tiba-tiba pokok tumbuh, padi tumbuh on the spot. Jadi nampak macam teknologi, macam sains, tapi sihir. Akhirnya ramai, majoriti akan mengikut Dajjal. Ini sekarang dah bermula. Kita akan berhadapan dengan kesusahan demi kesusahan. Pada masa itulah kita akan nampak banyak peristiwa yang luar biasa berlaku. Tapi sihir. Bila kita tidak ada iman pada Allah, jadilah macam musyrikin tadi. Bertambah-tambah besar, tinggi kekufurannya. Dan ataupun bertambah-tambah jauh daripada Allah, daripada Islam. Bayangkan, kita tak ada duit nak makan, dia bagi makan. Dia datang satu tempat kan, maka semua kumpul-kumpul ikut, ramai ikut dia, pengikut dia ramai. Maka dia tunjuk, itu apa tu, kata Rasulullah. Apa benda tu? Dajjal akan tunjuk tempat. Maka semua cakap, itu tempat pembuangan sampah. Wahai tuanku, tempat buang sampah? Bukan, itu semua harta-harta orang dulu tu, emas. Tiba-tiba sampah bertukar jadi emas. Berebut-rebut orang kejar emas. Ini Nabi gambarkan dalam hadisnya. Dia boleh tukar runtuhan menjadi harta. Perang, Nabi nama rumah runtuh. Maksudnya mungkin perang, mungkin rumah runtuh kan, meletup sana, meletup sini. Kemudian dia boleh tukar menjadi harta. Lebih hebat lagi, datang satu kampung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, datang satu kampung, kemudian dia pun kata apa? Dia kata kan, kamu ni nampak bagus, baik, kamu berimanlah dengan aku, kata kan. Aku tidak mau beriman dengan engkau kerana bapa aku, cikgu aku, guru aku dulu kata engkau ni Dajjal. Siapa guru engkau? Dia pun sebutlah Syekh Ibrahim sebagai lah, contohlah, nama contoh. Maka dia panggil Syekh Ibrahim. Mana Syekh Ibrahim? Kubur mana? Syekh Ibrahim datang. Mak engkau, ayah engkau datang. Digambarkan Rasulullah, dia boleh membangkitkan, membangunkan orang yang dah mati. Bayangkan, bangun, datang cakap, wahai anakku, sesungguhnya aku dah mati, aku dah masuk alam barzah, aku tahu mana yang benar, mana yang batil. Inilah Tuhan. Ramai orang ikut. Sedangkan kata Nabi SAW, yang lahir, yang keluar tu hanyalah jin, syaitan yang menyamar. Dia boleh menyerupa. Jadi macam mana kita nak tengok? Kalau tengok fizikal, memang tak nampak. Kita tengok fizikal, guna mata, akal, logik, memang tak nampak sihir dia. Dia boleh bangkitkan orang, sama menghidupkan orang mati. Ini hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tu? Sebab tu kita lihat peristiwa Isra' Mi'raj ni kan, nak gambarkan
benda yang nampak hebat, ajaib, nampak luar biasa. Benda ni juga akan berlaku pada zaman kita, di mana Dajjal akan membina satu empire kekuatan dia. Sebab itulah yang pertama sekali disebut oleh ayat, dalam ayat ini Allah menggambarkan allazi asra bi 'abdihi, dan Allah SWT memperjalankan, maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Kuncinya hamba-Nya. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kalau kita nak selamat, jadilah hamba Allah. Nak selamat. Sebab Dajjal datang, kalau kita tidak jadi hamba Allah betul-betul, Dajjal tu akan menggoncang iman kita. Dia akan goncang iman kita. Sekarang ni okey lagi, kita boleh makan sarapan tadi, perut kenyang lagi. Bayangkan perut lapar. Lapar 2-3 hari tak makan. Kita minum air je, air pun sikit-sikit, sebab air pun nak kena jimat, kata air habis. Dengan laparnya, dengan hausnya, dengan sakitnya, dengan ekonomi susahnya, dan keadaan yang tertekan, maka pada masa itu seperti orang yang tenggelam di dalam dasar lautan, atau tenggelam dekat tasik mana-mana yang dalam, tenggelam, dah tak tahu berenang. Yang dia tahu tolong macam air dah sampai ke sini dah, tolong, tenggelam. Masa tu dia hanya akan capai apa saja yang dia nak capai. Kalau orang bagi tali lah. Kalau orang datang dengan orang tu, dia pegang ini, dia kaut orang tu, dengan orang tu sekali lemas. Jadi ibaratkan kemuncak ujian tu seperti orang yang lemas. Nak try boleh, nak tahu desperate ni bahasa Melayu apa? Terdesak sangat sampaikan sanggup buat sesuatu yang di luar daripada iman, di luar daripada Islam. Ni Dajjal, fitnah Dajjal, jangan main-main. Dah dekat dah tuan-tuan macam Allah. Saya buat kajian lebih 30 tahun. Mereka telah merancang Dajjal keluar tahun ni, tetapi Allah izin mungkin tak boleh lagi. Kalau tahun ni tak boleh lagi, tapi dah mula dah tanda-tandanya. Saya rasa 2025, 2026, wallahualam, kemungkinan besar dekatlah. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj ini sebenarnya satu peristiwa yang mesti menyentuh hati kita. Bila sebut Rasulullah diperjalankan daripada Mekah ke Palestin, kita biasalah, aku Mekah ke Palestin naik jet, private jet, sekejap je. Kita sekarang ni tak nampak keajaiban sangat. Biasalah tuan-tuan. Ini mungkin ada setengah pula pandangan orang-orang yang alim lah, dikatakan alim, ini mimpi je, Nabi mimpi je. Ni peristiwa Isra' Mi'raj ni mimpi je. Sebab dia nak kenakan dengan logik dia. Sedangkan jumhur ulama salaf dan khalaf, jumhur ulama, memang Rasulullah travelling dengan tubuh dia, dengan rohnya semua sekali, satu badan semua sekali. Sebab tu sebelum peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi SAW diambil oleh Jibril AS, dibelah dadanya. Dibelah dadanya, dibuang kekotoran hitam, dibuang, dimasukkan hikmah dan sebagainya dalam cerita kan, hadis-hadis ni. Saya tak nak pergi hadis banyak-banyak, ustaz-ustaz banyak dah cerita, saya nak cuba cover yang realiti sekarang ni lah, gitu lebih kurang lah. Sebab baca hadis banyak ni, hadis banyak, sebab hadis banyak, tapi kan kita nak tengok yang diri kita. Jadi maknanya apa? Maknanya fizikal. Dan bila fizikal, ada orang kata tak adalah, mimpi lah, Nabi mimpi je, Nabi dapat ilham je, mana boleh, contoh macam tu. Sebab dia nak kenakan dengan pemikiran. Nanti dia kata Islam tak logik, Islam ni agama logik, maka Islam kena ikut sains. Inilah orang Majus. Walaupun hadis ni dhaif, Al-Majus di kalangan umat aku adalah orang yang hanya mengambil logik saja, akal. Ini golongan Khawarij, begitu juga, dia guna logik je. Jadi nak sebut kat sini kan, bagaimana peristiwa ni bermula. Isra' Mi'raj dia adalah asal iman, dia uji iman. Jadi Dajjal datang pun iman juga. Dajjal datang dengan iman juga kan. Jadi sebab itulah yang pertama sekali, kemudian Allah menggambarkan yang diperjalankan tu hamba-Nya. Kenapa dia tak sebut rasulnya? Kenapa nak Allah tak sebut rasulnya? Rasul ni kan kira yang paling tinggi sekali, pangkat paling tinggi rasul lah kan.
Cakap gitu kan. Jadi Rasul pula ada yang ulul azmi. Ulul azmi pula Rasulullah lah yang paling tinggi sekali di kalangan Nabi-Nabi tu. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semua kan. Jadi Nabi Muhammad yang paling tinggi sekali. Dia ada semua sekali. Dia semua sekali. Semua yang ada, semua dia ada. Dia boleh bercakap dengan Allah direct. Musa boleh bercakap, dia bercakap dengan Allah direct dan sebagainya. Contoh kan. Jadi nama nak sebut kat sini bagaimana keadaan ketika diuji besok, memang kita akan berhadapan dengan payah. Jadi sebab tu kalau yang kita akan faham pada hari ini, kita hanya akan selamat sekiranya kita benar-benar menjadi hamba Allah. Sebab yang berjalan menuju kepada Allah ni hambanya. Ini kita kena rasa. Sebab tu dalam hidup kita ni, daripada kita lahir sampai kita mati, bila kita nak mati, tuan-tuan pilihlah bila nak mati. Katakanlah nak mati seminggu lagi dari sekarang nak ataupun besok ke? Siapa bersedia mati besok kat tangan? Besok mati ada bersedia? Tak ada no. Ataupun tahun depan lah. Tahun depan pencen kan, pencen tak cukup lah, sekarang ni pun tak cukup, gaji penuh, pencen lagi tak cukup, kena pula dengar pencen tak ada. Dengar lah, saya tak tahu. Kan? Ya Allah, pendekkanlah umur aku ya Allah kan. Doa. Orang doa panjang, doa pendek doa. Kenapa tak tahan hidup ni? Baik tuan-tuan puan-puan, sebenarnya kan umur kita dah siap dah. Jadi sebab jangan takutlah. Cumanya yang kita takut, kita tak jadi hamba Allah. Mati-mati jadi hamba nafsu. Afaraita man ittakhadha ilahu hawa. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu ni sebagai ilah, sebagai yang dia sayang? Yang dia sayang. Ilah ni maknanya yang disembah, yang disayang, yang ditakuti, yang dia rokok padanya, yang disujud pada itu ilah. Ilah maknanya yang ada kat hati, yang kita agungkan dia, yang kita puji dia, yang dekat dengan kita, itu ilah maknanya. La ilaha illallah. Dia bukan Rabb. Rabb ni Tuhan juga maknanya bahasa kita. Tuhan yang mencipta, maha mencipta, yang maha berkuasa, yang maha hebat, tu Rabb, tu sifat Rabb. Dan ilah yang disayangi, yang dipuji, yang kita rasa dalam hati, itu ilah. Sebab tu syahadah ni la ilaha illallah kan, maknanya ilaha tu ilah tadi tu, Tuhan tu maknanya bukan Tuhan yang mencipta yang betul, tapi ilah dalam konteks merasai, yang disembah, yang disayang, yang ditakut kehilangannya, yang dibimbang kemurkaannya. Ni ilah, itu ilah. Jadi hamba Allah ni Allah tegur, pernah tak kamu tengok orang yang menjadikan nafsu dia tu sebagai ilah? Apa nafsu sebagai ilah? Dia lebih sayang nafsu dia daripada Allah. Allah suruh dia solat, nafsu dia kata tak mau Allah suruh dia jaga daripada perkara maksiat, jauh daripada mungkar, dia seronok, dia sayang, dia buat. Itu maknanya mempertuhankan nafsu. Jadi kita tak nak mati dalam keadaan menjadikan nafsu sebagai ilah. Bi'abdi, maknanya jadi hamba dia, hamba Allah, bukan hamba nafsu, bukan hamba syaitan. Syaitan dia boleh buat apa? Syaitan ada sekeliling kita. Lagi tinggi pangkat kita, pangkat iman kita, pangkat takwa kita tu kan, lagi tinggi general datang. General datang. Kalau kita ni agaknya private lah, itu pun dah kalah dah. Apa tanda kalah? Malam kita lebih utamakan nafsu daripada iman. Allah panggil kita, wahai hamba-hambaku, bangunlah malam. Bangunlah malam, yang akhir-akhir malam bangunlah, sujud pada aku, minta doa kat aku, minta doa aku kabulkan, engkau ibadah aku terima. Tapi kita menyahut seruan nafsu, tidurlah besok nak bangun pagi, nanti ngantuk masa kerja, nanti bos marah kan. Jadi rupanya sebenarnya kalau hati kita hidup, kita tidur sikit pun tak ngantuk, insya-Allah. Jadi sebab kat sini kita lihat mengutamakan yang lain daripada Allah sebagai ilah tadi. Ini masalah. Jadi Isra Mi'raj ni jangan tengok Nabi pergi sana ajaib, Nabi jumpa dengan orang begini-begini, Nabi jumpa orang tua bongkok sangat. Dia tanya, Rasul tanya, siapa tu Jibril? Bongkok sangat, dia panggil,
Ya Rasulullah Muhammad, ya Rasulullah, tunggu aku, kan? Dia boleh kata jalan, kan? Orang perempuan tua mongkuk, kerepot, kan? Gegar-gegar berjalan, panggil, ya Muhammad, ya Rasulullah, tunggu aku nak tanya soalan, tunggu. Rasulullah dah nak paling lah. Kemudian Jibril kata jalan. Maka Rasulullah tanya, ya Jibril, siapa tu? Itulah dunia yang kamu tinggal ni sebenarnya dah tua, nak tunggu masa nak mati, nak habis. Itu zaman Nabi SAW dah tua sangat. Kalau bayangkan perempuan tua yang kerepot, yang dah bongkok, bukan bongkok 3 lagi, dah bongkok sampai ke lutut. Maknanya dunia ni dah nak habis dah. Tapi kita hari ni masih lagi duk cari kan. Syaitan, sebut syaitan ni kan. Macam mana syaitan punya? Syaitan kerja apa? Dia bisik je. Dia boleh bisik je. Macam mana kita? Ni dalam ceramah kan. Dia dekat kita kan. Dekat ke hati kita. Hati di sini kan. Kat sini kan. Ni fizikal yang kita nampak ni kan. Kemudian ada jantung kat sini. Jantung ni lah yang menjadikan fizikal ni boleh bergerak dari sudut sainsnya. Sebab tu kalau kita pingsan, dia tengok jantung dulu. Jantung berdenyut tak? Kalau jantung tak berdenyut, dia tekan di jantung dulu. Tekan tak berdenyut juga. Kan dia bagi CPR, tak juga berdenyut. Dia ambil elektrik, bagi. Kan bagi tak berdenyut, habis. Tak boleh lah. Jadi jasad ni dari fizikal jantung. Jadi roh yang mana? Roh yang kita tak nampak, yang dalam badan kita ni, yang dalam keadaan kehidupan kita, yang kita tak nampak, roh tu. Tapi roh tu lah kan, yang terikat dengan jasad ni. Roh ni ada berlapis, ada 2 lapis. Satu lapis yang disebut sebagai nyawa, satu lapis lagi yang boleh keluar daripada badan. Ini orang yang mengetahui dia tahulah kan. Sebab tu dia ada ahli sihir yang boleh keluarkan roh dia daripada badan. Asra, dia boleh keluar. Sekarang ni sihir Dajjal ni dia guna ahli sihir. Ahli sihir ni dia boleh keluar dari badan dia, roh dia boleh keluar, tapi dia masih hidup lagi sebab roh yang nyawa tu ada lagi. Roh ni ada 2 lapis. Jadi roh, jantung ni apa? Hati tadi. Hati. Syaitan akan pergi ke hati ni. Dia akan bisik dalam ceramah Islam Mi'raj ni kan. Tidurlah, aircon ni best, tidurlah. Dia kata tidur. Macam itulah kalau kita dengar. Iya, betul. Tidur kan. Ataupun handphone tu. Handphone. Iya, macam tu dia punya bisik je. Dia bisik je, betul. Ini orang alim, orang yang kasyaf, dia macam gitulah syaitan. Dia bukan boleh dia ambil mata kita, dia tarik ni gitu, tengok. Tak boleh buat. Nak tidur dia tarik mata kita, tak boleh buat. Dia boleh bisik je. Jadi siapa yang ikut, lepas ngikut, best juga tidur ni. Best juga best. Kita pun tidur. Lepas tu kawan itu, bangun. Ustaz tegur tu, kau tidur ni. Maka setelah dia ikut bisikan tadi, yang tak nak bangun tu nafsu. Diri kita sendiri. Itu cara dia bekerja kan. Cara dia bekerja, metodologi SOP dia macam tu. Dia tukang bisik je. Sebab tu dekat neraka besok, aku bagi cadangan je kat engkau ikut pasal apa? Jadi yang salah kita bukan dia, tapi dia bisik tidur kalau katakan jalan-jalan kan, pergi pasar malam kan, Amoy tu cantik, tengok tu Amoy tu cantik. Amoy kanan 12 o'clock 10 o'clock Amoy, 10 o'clock Amoy pakai baju adik dia dengan seluar adik dia tu, pergi tengok. Kita pun tengok betul lah bila tengok je, aku nafsu. Dia cuma bisik je. Lemah tak? Lemah sebenarnya syaitan ni. Tapi kita ikut pasal apa? Sebab nafsu kita. Sebab kita dah jadikan Tuhan tadi hawa nafsu. Jadikan Tuhan hawa nafsu tu jadi macam itulah. Jadi bila dah buat salah, kita mengekalkan diri dengan salah, dosa. Mana bukan salah syaitan dah. Syaitan dah lega, aku dah lepas kerja aku. Kau buat kau buat. Lepas buat satu, dia buat lagi. Dia bisik lagi. Sampailah kita mensyirikkan Allah. Itu metodologi dia.
Jadi kita kena kenal nafsu dengan syaitan ni. Syaitan boleh bisik je. Baik. Jadi apabila kita tidak menjadi hamba Allah, maka dia akan bisik. Sebab tu macam mana nak halau dia syaitan ni? Pagi ni saya nak ajar. Macam tadi tu kan, Jibril kata dengan Rasulullah apa? Rasulullah kan, itu dunia, jangan pandang, terus gerak, jalan terus, jangan pandang, jangan tengok pun, nanti umat kau akan ikut dunia. Rasul terus jalan. Jadi nombor satu kan, yang kita boleh belajar di Isra Mi'raj ni, salah satunya kan, kita mestilah fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fokus kepada amalan Islam, fokus. Jadi jadikan, kalau kita bekerja kan, kita kerja kat sini kan, dekat menara ni kan, kita kerja ni kat sini, kerja jadikan ibadah. Jangan kerja ni nak dapat gaji, itu nafsu. Siapa yang kerja nak dapat gaji, nafsu. Siapa yang kerja nak ibadah, barulah dia hamba Allah. Gaji dapat tak? Dapat. Gaji tu cuma ganjaran aja kan, ganjaran yang Allah bagi, gaji tu kan. Jadi kalau dapat pun tak apa, tak dapat, tapi kita dapat ibadahnya, ibadah. Okey. Yang kedua, kita hidupkan zikrullah. Yang pertama, kita guna akal kita jauh, tutup kaedah syarat saddun zari', tutup lubang fitnah. Kalau kita tahu, kita tengok cerita TV ni, tengok movie ni, kita tahu mesti wasting masa kita 3 jam, 4 jam, 5 jam, maka kita tutup daripada ke arah sana. Kalau kita tahu kita suka main game, tak maaf suka main game, suka main game ni apa-apalah kan, main game, kita memang ada ketagihan main game kan, jangan main game, tukar benda lain. Apa benda lain? Game yang fizikal, jangan main game ni, dia akan rosakkan kita punya pegangan kita, hati, subconscious kita. Subconscious. Saya study dulu gelombang, saya study gelombang. Tahu kalau kita ketagihan ni, gelombang yang datang dari sini ni, kita punya hormon yang keluar sama macam ketagihan dadah, sama. Kalau kita isap dadah, ambil dadah, dengan kita ketagih sebab ni, hormon yang keluar sama. Malahan kadang-kadang lebih lagi, menyebabkan kita tak boleh. Sebab kita tengok ada orang menggigil, dan dia dah biasa main telefon sebagainya ni, sampai enggak menggigil dia, tak boleh, kena nak pisik, nak main juga, nak ni juga. Sebab dia punya hormon yang keluar dalam badan physically, secara fizikal bukan cara spiritual, fizikal sama macam isap dadah. Ini kajiannya. Ini kajian. Dia nak sebut kat sini kan, kalau katakan benda tu menyebabkan kita lalai, menyebabkan kita lara, buat maksiat, tutup. Benda tutup. Kita ganti kita naik kuda pula. Siapa yang pandai naik kuda, angkat tangan. Tak ada, kesegan. Saya rasa tak ada pandai naik kuda ni. Naik kuda. Ada. Ladang banyak, LPP. Perlu pertubuhan peladang, tak ada kuda. Kesian. Kalau tak mampu tak apa kan, pergilah mana main kuda. Kuda akan, siapa sakit pinggang, pergi kat tukang urut je kan, tak kira awak mana kan. Jangan naik kuda. Saya pun sama juga kan. Kena pun naik kuda, berenang. Yang tak tahu berenang, siapa tak tahu berenang kat tangan, malulah. Siapa yang tahu berenang? Siapa yang tahu berenang kat tangan? Kalau campak dekat laut, dia hidup. Tahu. Yang tahu sikit lah, minoriti 3-4 orang. Maknanya kalau banjir tenggelam, kita mati dululah. Terapung. Kena belajar berenang. Berenang ni dia akan, the whole body kita punya exercise. Murah sikit lah berenang daripada kuda mahal sikit. Naik pergi berenang. Jadi kita ni makan aja kan, exercise tak ada kan, berdosa tak? Sakit jantung, sakit macam-macam sakit kita kan, berdosa tak? Berdosa sebab kita tak jaga badan. Kalau kita jaga sungguh-sungguh, tapi Allah izin kena, tu tak apalah. Baik, tadi nak sebut sini bi'abdi. Baik, apa sifat hamba? Ni kita nak bawa balik. Dia nak sebut sini kan, setelah kita cuba berfikir tadi, menjauhkan benda-benda yang tak elok tadi. Yang kedua, berzikir. Saya nak ajar zikir. Macam mana zikir? Cuba amalkan kita baca zikir yang paling afdal. Afdal ni apa? Yang Nabi sebut, afdalul zik fa'alam annahu la ilaha illallah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir ni ada dua. Satu zikir yang hasanat disebut, zikir yang dapat pahala. Satu lagi zikir darajat, zikir yang meningkatkan darajat kita. Yang kita baca ni macam tadi Yasin tadi, kalau setakat baca biasa-biasa je, tak ada menyentuh hati kita, tidak menyebabkan kita tadabbur, teliti, maka jadi hasanat, dapat pahala. Tapi darajat belum tahu. Sebab tu kita baca, kita tak amal. Kita tak kisah pun tak amal. Maknanya kita baca dalam Quran, kita baca Yasin, kita baca kan, dapat pahala tak? Dapat pahala, hasanah, dapat pahala. Tapi darajat, adakah kita makin dekat dengan Allah? Adakah kita makin kuat nak berhadapan dengan Dajjal ataupun fitnah akhir zaman? Sebab tu antara orang yang akan yang larut dengan fitnah Dajjal, antaranya qari, orang yang baca Quran, yang mana baca kebacaan dia hanya untuk dia dunia sahaja. Supaya orang cakap, oh dia dah paling best, menang nombor 1 musabaqah, dia yang paling sedap suaranya. Qari antara pengikut Dajjal, qari yang tidak beriman, yang tidak ada kekuatan hati tadi. Ulama yang hatinya lemah pun akan ikut juga Dajjal, hanya memikirkan saya PhD, saya ada PhD, saya ada PhD, usuluddin, syariah, hadis, saya boleh berdebat dengan siapa, kalah semua, mari kita berdebat, pakat berdebat. Ulama kan yang ada kan, nak berdebat dia kerja dia. Jangan tulis nama siapa-siapa no. Saya takut tulis nama lagi. Saya bukan cakap siapa-siapa, saya cakap diri saya. Jadi ada ilmu sikit berdebat, boleh sikit berdebat. Ini sesat ni, sesat, bid'ah ni. Ini tak sunnah. Jadi akhirnya bergaduh sama kita. Jadi sebab tu hati perlu diisi. Ya, darajat macam mana? Zikir darajat. Okey, zikir darajat ni secara umumnya Allah Ta'ala menyiapkan roh kepada kita. Roh ni di dalam hati. Dalam hati. Jadi hati, dalam hati kita, roh tu kemudian masuk semua sekali. Kemudian hati tu menjadi raja. Hati tu raja. Jadi syaitan dekat kat situ. Syaitan dekat kat hati. Kita bayangkan fizikal senang nampak. Katakan kat sini, tengok kat sini. So jadi bila kita zikir tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, secara fizikal, ulama-ulama muhakkikin kata apa? Bila kamu baca la ilaha illallah kan, contoh maka bila la ilaha tu tidak ada ilah, maknanya itu makhluk. La ilaha, sesuatu yang kita nak nafikan, nak kena buang. La ilaha illallah tu nak masukkan Allah dalam hati kita. Jadi la ilaha illallah ni naik atas dia panjang lah, kalau bincang pasal zikir ni panjang. Tapi kita bayangkan daripada bawah ni nafsu tu jadi macam nafsu, naik atas la sampai ke umum pun la ilaha ke sini illallah. Kita bayangkan je. Kalau kita guna fizikal boleh juga. Tapi kadang-kadang pening, illallah, la illallah, la illallah, la illallah. Tu pitam, kita pitam lah. Dah tak fit kan. Kita illallah, jatuh pitam. Kena panggil ambulan pula. Kalau katakan fizikal tak kuat, tak apa. Bayangkan aja, la ilaha illallah. Illallah tu bayangkan, tembak ke hati. Yang kita tembak ke hati apa? Illallah, nak masukkan hakikat Allah. Allah ni nama kepada zat yang maha sempurna. Jadi illallah tu maknanya bila kita buat itu, Nabi kata tajdid, dia akan mentajdidkan, dia akan membaharui iman. Apa maksud membaharui iman? Secara konsepnya ialah dia akan pecahkan titik-titik hitam dosa, maksiat, mungkar yang kita buat, yang akan tutup hati kita tu. Dia akan pecah. Akhirnya bila pecah, cahaya akan keluar. Cahaya akan keluar, nur. Bila cahaya itu keluar, cahaya itulah yang akan menghidupkan kita bersama fitrah. Baru kita akan jadi makin kuat. Sebab tu saya nak cadang kepada tuan-tuan, perempuan sekalian, mulai pada hari ini, kalau kita buat apa sahaja pun, kita cuba hidupkan hati kita. Macam mana? Nabi kata apa? Contoh solat, la salah illa bihuduril qalb. Tidak ada solat kata Rasulullah melainkan kehadiran hati. Maka bila kita baca Allahu Akbar, hati kita pun baca sama. Allahu Akbar, hati pun baca sama. Kalau hati tak baca, maka ulama kata itu tidak menghadirkan hati. Ini buat peringkat menghadirkan hati. Jadi Allahu Akbar,
Baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Kan? Bila kita Bismillahirrahmanirrahim, hati pun baca. Alhamdulillahirabbilalamin, hati pun baca. Sebab yang disebut dengan lidah, dia akan kesan kepada anggota luaran. Telinga dengar, tangan dengar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tangan dengar, semua dengar. Dia akan kesan, tangan akan diingatkan dengan la ilaha illallah. Tapi yang disebut oleh hati akan kesan pada roh. Jadi bila kita faham yang ini, baru dia akan meningkat. Kita semakin, roh kita makin kuat, makin kuat, makin kuat. Sebab tu sekarang ni kan, kita berlatih. Kalau baca Quran ke apa semua, zikir ke, hati mesti berjalan. Lidah jalan, hati jalan, serentak. Kalau golongan al-mukarrabun, golongan yang dekat dengan Allah, hati dia bercakap, lidah ikut. Tu dia bukan lidah dulu, hati dulu. Sebab tu nampak, kalau ustaz-ustaz ni, dia kenapa dia nampak lembab kan? Nampak lembab ustaz-ustaz ni. Sebab kan, hati dia hidup, fizikal tak hidup. Fizikal dia tak sihat kan? Kenapa? Hati dia jaga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hati dia baca. Tapi lidah dia tak larat. Kita sebut ustaz-ustaz lah, sebab ustaz-ustaz faham kan. Yang tak ustaz pun sama juga, sama kan. Jadi maknanya kita baca lidah, baca hati. Tak percaya, try. Kita baca Yasin tadi kan, nanti balik rumah baca Yasin, contohlah kan, baca Yasin. Baca lidah, baca hati, kita akan rasa beza, berbeza. Habis kalau tak boleh baca hati macam mana? Baca lisan, hati tak boleh baca, hati menyanyi pula. Nyanyi Siti Nurhaliza punya lagu kan. Hati lagu lain. Maknanya hati kita sedang sakit, hati kita sedang rosak. Kalau hati kita tak boleh langsung baca, ada orang tak boleh baca langsung, hati mati. Itu bahaya sangat lah. Saya pernah sekali, saya cakap ya, saya sebut kan, saya ajak, mari kita baca zikir sama-sama, la ilaha illallah kan, baca zikir sama. Lepas tu baca-baca, ada seorang makcik yang kat tengah, ustaz, saya tak boleh baca ustaz dalam hati, saya baca-baca lidah je. Rupa-rupanya ada gangguan, ada sihir sampai hati dia tutup. Jadi kita latih jadi hamba Allah. Boleh lah insya-Allah. Boleh, saya nak ajak zikir sama-sama zikir saya boleh? Ikut saya, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah tu kita bayangkan, ya Allah, macam kita bayangkan kita sedang tembak hati kita banyak titik hitam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Okey, kita baca lidah, hati baca sama. Boleh? Kita cuba cuba. Kita cuba. Okey, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, 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 illallah. Teruskan. Illallah, la 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 ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey, teruskan nanti. Jadi sampai satu peringkat, sikit lagi saya minta sikit, sampai satu peringkat hati kita tu dia akan illallah tu, la ilaha illallah, masuk sampai ke dalam lubuk hati. Lub ni lubuk hati. Sampai kat situ dia sentuh lubuk hati yang paling dalam sekali. Hati ni ada lapis-lapis, macam roh pun ada lapis-lapis. Sampai ke dalam tu, masa tu dia tak keluar dah. Dia akan sentiasa zikir la ilaha illallah, la ilaha, tak keluar dah. Kita cakap ke, kita makan ke, masa tu kita rasa keindahan zikrullah. Maka situ Allah akan mula buka. Allah akan buka cahaya. Mula nampak sesuatu yang lain. Orang lain nampak pokok, orang tengok pokok, nampak pokok. Kita tengok pokok, nampak kekuasaan Allah. Allah jadikan ni hati kita dah ada cahaya. Akhirnya kita akan rasa seronok, rasa tenang bersama Allah. Jadi kenapa tak tenang? Zikir pun tak tenang, baca Quran tak tenang, semuanya tak tenang, sebab hati tidak hidup. Tenang kat sini, bukan kat lidah. Ini sebagai permulaan lah. Dia panjang lagi ceritanya ni, tapi dah pukul 10. Itulah insya-Allah. Jadi insya-Allah yang pertama,
Kita nak kena melihat sesuatu dengan pandangan iman. Itulah yang kita sebut tadi, subhana tadi tu kan, kita melihat sesuatu ni kuasa Allah, sifat Allah kan, al-jalal, yang maha berkuasa. Kemudian yang kedua, abdi, iaitu hamba Allah. Kita nak ikut Rasul, jadi hamba Allah. Hamba Allah mesti hidup bersama ibadah. Jadi mulakan dengan hati. Tuan-tuan cuba buat. Kalau ada perubahan, ada apa-apa, beritahu saya. Kalau tak ada perubahan, masalah. Masalah kan, tak tahulah saka ke, sihir ke, ada lah. Ya, betul. Kita balik rumah kan, si perempuan ni kan, atau lelaki pun sama. Balik rumah, tengok muka suami ni, panas saja. Muka dia lagi kan. Dulu sayang sangat kan, tapi panas je, nak gaduh je. Tengok muka anak, nak gaduh je. Tengok muka ni kan, dia muka kawan, gaduh. Itu semua saka itu. Kalau dia berterusan, saka. Dah kahwin, panas je. Saka. Kena buang saka. Saka kena buang. Ataupun sihir pun mungkin juga. Kena buang. Ini hati kita kuat. Kalau hati kita kuat tadi, kita akan nampak, kita akan tahu, ini tak kena ni. Macam tu. Sekarang kita tak tahu. Yang kita tahu, tengok muka kunci je. Cik nak marah, balik rumah nak marah je isteri. Isteri punyalah baik, buat macam-macam kita. Kita nak marah je, panas saja. Kita pula tengok suami pun macam itu juga. Itu punya hati kita masalah. Bukan masalah dia suruh sakit hati tadi, fizikal tak, spiritual. Itu zikir amat penting, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan besok Isra Mi'raj akan mendekatkan lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya iman kita, insyaAllah. Aku liqouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'anil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatika wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la qala min zalika ya ni'mal mujib. Allahumma inna na'udzubika min 'azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min 'azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.